Semasa hidup Rasulullah SAW, Abdullah ibn Abbas sentiasa berdamping dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah bersembahyang di masjid, selalunya beliau di barisan hadapan di belakang Rasulullah. Dan beliau, Abdullah ibn Abbas ni tak pernah, boleh kata tak pernah miss semua majlis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau akan menghafal apa yang diajar Rasulullah SAW. Everything dia akan commit to memory. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, Abdullah ibn Abbas ni, dia akan pergi mencari sahabat-sahabat yang lebih lama dengan Rasulullah ni, mencari hadis-hadis yang dia belum mengetahui. Dan apabila dia tahu kata ada 20 atau 30 orang yang mengetahui satu hadis, dia akan mencari 20-30 orang tu. Dan kemudian dia akan hafalkan hadis tersebut. Kemudian dia akan meneliti hadis tersebut dan dia akan scrutinize hadis tersebut. Walaupun pada masa itu umur beliau masih muda. Dan ada satu kisah yang menarik tentang Abdullah bin Abbas ni dalam mencari ilmu. Satu hari Abdullah bin Abbas mendengar seorang sahabat menyimpan satu hadis yang beliau belum ketahui. Jadi Abdullah bin Abbas pun pergi ke rumah sahabat tersebut. Waktu itu ialah waktu di negara Arab ni, dia panas. Dia orang tidur di waktu petang ni, afternoon siesta. Dan Abdullah bin Abbas pergi ke rumah sahabat tersebut. Dia hampar kain gerbang dia, cloak, kain dia punya tu, jubah dia apa cloak, yang dia hampar di depan pintu rumah sahabat tersebut. Kemudian angin pukul, the wind blow the dust lah, angin pukul habuk-habuk tu kena habis Abdullah ni. Jadi dia tunggu sampai sahabat ni bangun dari tidur petang dia. Dan bila sahabat ni bangun dari tidur petang dia buka pintu, tengok Abdullah bin Abbas, dia pun kata, "Ya Abdullah, kenapa kamu tidak memanggil aku? Jika kamu memanggil aku, aku akan datang kepadamu," dia kata kan. Tapi Abdullah bin Abbas kata dia nak tunggu sampai sahabat ni cukup rehat dan fresh kan. Dan dia kata dialah yang kena tunggu untuk mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu kena pergi cari ilmu. "I am the one who should come to you, for knowledge is sought, it does not just come." Abdullah Abbas kata kat sahabat tersebut. Kemudian selepas tu Abdullah bin Abbas pun bertanya kepada sahabat tersebut tentang hadis itu. Sebenarnya cerita ni bapa baca dalam bahasa Inggeris. Dia cakap, "In this way, the dedicated Abdullah keep on asking and asking. He would scrutinize the information he received with his keen and meticulous mind." Kepakarannya bukan hanya di dalam ilmu hadis, bahkan pelbagai ilmu. Dia juga pakar di dalam pengajian Al-Quran. Dia juga adalah ulama tafsir yang tersohor, pakar dalam ilmu tafsir dan dalam ilmu Al-Quran, macam mana membaca Al-Quran ni, tajwid, dan dia pakar dalam semua bidang tersebut. Hingga kan kepakarannya ni Abdullah bin Abbas bukan hanya simpan kepada dirinya, dan dia mengajar ni. Dia buka kelas di rumahnya. Sampai kalau mengikut apa yang diriwayatkan dalam tulisan yang saya baca tu, sampai jam lah rumah dia tu. Jadi bila dah jam tu, Abdullah bin Abbas terpaksa buat jadual. Hari ni subjek ni, hari ni subjek ni. Kerana orang terlalu ramai nak datang untuk mendengar kuliah Abdullah bin Abbas ni. Abdullah bin Abbas ni adalah seorang yang amat dihormati oleh para sahabat dahulu ni, di atas kepakaran daya inteleknya, kepakaran keluasan ilmunya. Dan seorang sahabat dia explain tentang Abdullah bin Mas'ud ni. Ini kata dia. Sahabat tu Masruq ibnu Al-Ajda. Dia berkata ni, bapa quote dalam bahasa Inggeris kerana tulisan tu dalam bahasa Inggeris. "Whenever I saw Ibn Abbas, I would say,
he is the most handsome of men. When he spoke, I would say he is the most eloquent of men. And when he held a conversation, I would say he is the most knowledgeable of men. Jadi di atas kepekaran Abdullah ibn Abbas ni, di dalam semua bahagian, semua kata banyak bahagian ilmu. Jadi Saidina Umar Al-Khattab pun engage Abdullah ibn Abbas ni untuk menanya pendapat beliau mengenai satu perkara. Mengenai ini matter of state ni, mengenai pentadbiran negara pun Umar ibn Al-Khattab ni, Saidina Umar ibn Al-Khattab pun consult Abdullah ibn Abbas ni. Dan dia kata Abdullah ibn Abbas ni is a young man of maturity. So masa zaman Al-Khattab Abdullah ibn Abbas ni masih lagi muda kan. Dan semasa Khalifah Osman bin Affan pada tahun 35 selepas hijrah, dia lantik Abdullah ibn Abbas ini sebagai ketua delegasi untuk pergi haji di Mekah. Dan secara kebetulan masa dia mengetuai delegasi pergi haji itu, masa itulah Saidina Osman bin Affan wafat dan meninggal. Dia dibunuh. Dan semasa Saidina Ali bin Abu Talib, dia melantik Abdullah ibn Abbas sebagai Governor of Basrah. Tapi selepas menjadi Governor of Basrah for some time, oleh kerana Abdullah ibn Abbas kurang selesa dengan situasi pergolakan pada masa itu, kemudian akhirnya beliau berpindah ke Taif dan beliau meninggal di Taif, di Saudi Arabia lah, di Taif. Itulah sikit sebanyak cerita Abdullah ibn Abbas, di mana dari dia baby lagi, and as he grew up, Rasulullah saw the potential in him, and he trained Abdullah ibn Abbas ni. Akhirnya Abdullah ibn Abbas ni jadi a famous scholar, a big scholar, and then dia expert in ilmu Quran, ilmu hadis dan matter of the state dan sebagainya. Dan ilmu yang dia ada tu pun Abdullah bin Mas'ud dia mengajar. Dan his opinion is always sought. He thinks he's sitting in a wider perspective, in a better way. Dan selalu orang akui bila Abdullah ibn Abbas ni bagi opinion dia, memang opinion dia tu is very much sought after. Jadi di sini bapa ataupun saya ingin sekali lagi menegaskan sebelum saya tutup sesi tazkirah yang kedua ni, adalah kepada anak-anak supaya mengambil sikap yang serius tentang pelajaran agama. There's so much for us to be learned. Sekarang ni macam dalam bulan puasa, kita buat tadarus secara online dengan semua ahli keluarga. We see, basically everybody boleh baca, tapi we need to improve our tajwid dan sebagainya. So we need to set time to engage ustaz ke. Sekarang ni boleh engage ustaz, mungkin boleh belajar online dan sebagainya. Kalau perlu untuk pergi jumpa ustaz tentu pergilah. Kalau perlu nak buat tuition, kena bayar apa, bayarlah. Kita bayar tuition untuk matematik, fizik dan sebagainya. Kenapa tidak kita bayar ini untuk bekalan akhirat kita? So I plead to all of you lah to take the study of agama kita ni secara serius, dan insyaAllah we can consider knowledge together dalam keluarga, dan we can share with our friends. So mungkin cucu-cucu ni mungkin ada yang boleh specialize dalam bahagian ni, and you can be a prominent ulama, follow the example of Abdullah ibn Abbas. So saya ingat setakat inilah saya kongsi pada hari ini. Sorry for last 2-3 days I did not manage to do the tazkirah, because I was also trying to satisfy myself with some information that I feel that I should know before I proceed. So this is also a learning session for me, as much as for all of you.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.